الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurnia yang Allah Taala beri kepada kita pada saat ini. Pada saat kita berada di sini, kita sedang merasai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat imannya, nikmat Islamnya, nikmat akidah yang betulnya, nikmat ibadat yang sempurnanya, nikmat Allah Ta'ala lembutkan hati kita menerima segala nasihat-nasihat para alim ulama, menerima nasihat-nasihat daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kenikmatan ini kita gunakan dengan sepenuh-penuhnya untuk sentiasa berada di atas landasan yang Allah Ta'ala redha, sentiasa berada di atas jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka perbetulkan hati kita, niat lillahi ta'ala, segala amal ibadat yang kita buat niat lillahi ta'ala, niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita niat lillahi ta'ala, dengan kita niat kerana Allah Ta'ala, kita buat segala kebajikan yang kita buat, sedekah kita ke, kita tolong orang ke, datang mengajar ke, datang mengaji ke, datang ke kuliah ke, pergi sembahyang Jumaat ke dan sebagainya, niatlah kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak kerana yang lain. Kerana kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infisal. Apa-apa yang kita niatkan, yang kita buat, kalau niat kerana Allah Taala, insya-Allah dama wattasal, akan berkekalan, kita sentiasa boleh buat dan berhubung-hubung, sentiasa boleh buat. Tapi wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infisal, apa-apa yang kita buat bukan kerana Allah, kerana benda yang lain, tujuan yang lain, nescaya dia akan terputus-putus dan terpotong. Tak boleh nak istiqamah, tak dapat nak istiqamah, tak dapat nak teruskan, kerana kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana yang lain. Jadi mudah-mudahan ikhlaskan niat kita, betulkan hati kita, kosongkan hati kita daripada yang lain, daripada Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buangkan segala yang lain selain daripada cinta, rindu, kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam, kita berada di atas landasan yang Allah Taala redha, sehinggalah keredaan itulah yang kita dambakan, keredaan itulah yang kita harapkan ketika mana kita berada di dunia dan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita ada dua, sayang Allah, sayang Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, keredaan Allah kepada kita, keredaan Rasulullah kepada kita. Cukup dah dua perkara itu untuk membawa kita selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang dikarang oleh Syekh Nasir Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dalam membicarakan sembahyang sunat lagi ni. Sembahyang sunat, witir ke sembahyang sunat? Mana tu?
Masuk dah? Masuk dah rasa? Tak masuk. Masuk dah? Ya? Sunat witir dah tak? Saya rasa tak witir dah. 7 baris daripada atas. Dan witir. Enggak, situ Muka surat 22. Muka surat 22, 7 baris daripada atas. Dan witir, situ dan witir. Witir belum masuk tak? Belum masuk witir. Ya. Mana ni sambung witir. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, 7 baris daripada atas dan witir, iaitu witir ini sekurang-kurangnya witir 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya witir itu 3 rakaat. Maka 5 rakaat, maka 7 rakaat, maka 9 rakaat, maka 11 rakaat, iaitu 11 rakaat ini sebanyak-banyaknya witir. Jadi malam ni kita membicarakan tentang sembahyang sunat witir. Yang lepas kita membicarakan sembahyang sunat rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad. Dia ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Ini sembahyang sunat rawatib. Kapit waktu orang panggil. Sunat kapit waktu ataupun sembahyang sunat rawatib sebelum dan selepas daripada sembahyang fardu, tetapi yang muakkad, yang sentiasa dan tak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dituntut dengan kuat oleh syarak ke atas kita untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib ini. Dan pahalanya sangat banyak. Kemudian sambungan pada malam ni dan witir. Dan witir ini termasuk di antara sunat muakkad juga. Termasuk daripada dalam sunat muakkad ialah witir. Iaitu witir ini sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Sembahyang witir dah. Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun, kata Nabi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Bahawasanya Allah itu witir, ganjil. Maka dia suka kepada perkara-perkara yang witir, perkara-perkara yang ganjil. Fa'autiru ya ahlul Quran, maka witirlah sekalian kamu wahai ahli Quran, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain-lain menyebut ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah akhir sembahyang kamu di waktu malam dengan sembahyang witir. Jadikanlah akhir sembahyang kamu di waktu malam dengan witir. Bermakna akhir sembahyang kita sudahi dengan witir. Lepas sembahyang isyak kita pun sembahyang sunat rawatib isyak. Lepas sembahyang sunat rawatib kita sembahyang sunat witir. Tak nak sembahyang dah sunat lain, tak apa, kita sembahyang sunat witir. Kalau berasa nak sembahyang sunat lain lagi, sembahyang dulu sunat lain. Sembahyang sunat tarawih ke apa, ikutlah. Kemudian last kali barulah kita sembahyang sunat witir. Begitu. Dan kata Sayyidatina Aisyah, dia kata min kulli lailati qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa min awsatihi wa min akhirih. Daripada tiap-tiap malam sungguh telah melakukan salat sunat witir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal malam. Kadang-kadang Nabi buat pada awal malam
Sebelum tidur Nabi buat witir. Au min awsatiha, ataupun di pertengahan malam. Kadang-kadang Nabi buat witir pada pertengahan malam. Bangun sembahyang sunat dulu, tidur sembahyang isyak, tidur dulu, kemudian bangun ke satu kedua sembahyang sunat dulu, beres semua sekali, kemudian Nabi sembahyang witir. Begitu. Dan ada ketikanya wa min akhirih, dan ada ketikanya di akhir-akhir malam Nabi buat. Di akhir-akhir malam, dekat-dekat nak habis, dekat-dekat nak masuk waktu subuh, dekat-dekat nak masuk waktu subuh, waktu sahur tu Nabi buat sembahyang sunat witir. Maka kita nak buat kat mana? Ikut kita lah. Nak awal boleh, nak tengah boleh, nak ujung pun boleh. Buatlah kat mana-mana. Tak nak buat pun boleh. Nak kata sunat. Baik. Kita pilih hak tak nak buat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang lain, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Siapa yang takut bahawa dia tak bangun pada akhir malam, dia takut kalau dia tidur ni, maklumlah kerja, nak kerja daripada pagi sampai tengah hari, tak tidur, tak rehat tengah hari, nak makan-makan nasi, pergi kerja semula dan sebagainya, letih. Bila letih, waktu malam lepas isyak maghrib tu ngantuk dah semayang. Isyak pun ngantuk dah semayang, terus semayang sunat dan sebagainya, kemudian balik-balik terus tidur. Dia takut tidur dia tu, oleh kerana letih, tidur tu terlajak sampai ke subuh. Orang yang subuh barulah isteri kita kejut, bangun. Orang yang subuh dah. Nak katanya kalau dia takut tak jaga tengah malam sekarang, maka kata Nabi, falyutir awwalahu, maka hendaklah kamu menunaikan sembahyang sunat witir pada awal malam. Buatlah pada awal malam. Mana? Selepas sembahyang isyak, kita pun sembahyang sunat witir. Boleh dah. Kalau kita nak sembahyang sunat rawatib lepas isyak, kita sembahyang sunat rawatib lepas isyak dulu, kemudian barulah sembahyang sunat witir. Begitu. Sembahyang 3 rakaat, beres, balikkan tidur. Sebab apa? Kita tahulah diri kita. Aku ni jenis bangun malam ke tak pernah jenis bangun malam? Aku ni bangun cepat ke jenis bangun lambat? Aku ni mudah bangun ke payah nak bangun? Kita tahu. Tapi wa man tama'a ay yakuma akhirahu falyutir akhiril lail. Siapa yang tamak, mampu, rasa boleh dia bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia buat witir pada akhir malam. Akhir malam, dekat-dekat nak sahur tu, dia pun sembahyang sunat witir. Kemudian tak lama lepas tu barulah azan subuh. Fa inna salatul witri lailil mashhudun wa dzalikal fadlu. Sembahyang sunat witir di akhir-akhir malam, itulah yang paling elok dan paling utama sekali. Paling utama sekali. Tu. Maka satu ketika Sayyidina Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, mu sembahyang witir waktu bila? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sembahyang witir pada awal malam, sebelum daripada aku tidur. Tu. Maka kata Sayyidina Umar, tak bertanya pula Sayyidina Umar. Kemudian Nabi kata, engkau orang berhati-hati. Engkau orang yang berhati-hati, wahai Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bertemu pula dengan Sayyidina Umar. Bilakah kamu menunaikan sembahyang sunat witir? Kata Sayyidina Umar, aku sembahyang sunat witir selepas daripada aku tidur. Kemudian aku bangun tengah malam, di akhir-akhir malam aku sembahyang sunat witir. Maka kata Nabi SAW, engkau orang yang kuat. Engkau orang yang kuat. Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata engkau orang yang berhati-hati. Kita berhati-hati sebelum kita tidur, kita berhati-hati. Takut tak bangun. Takut tak bangun. Maka Sayyidina Abu Bakar sembahyang pada awal. Maka boleh kita sembahyang pada awal, sembahyang sunat witir. Takut tak bangun, berhati-hati. Berhati-hati, kita kata nak bangun ni pukul 4, nak bangun pukul 4. Kan kunci jam siap-siap, tiba-tiba bunyi jam pukul 4. Sikit lagi tutup jam dulu. Sikit-sikit lagi pukul 5. Bunyi jam pukul 5. Pukul 5 sikit lagi. Sikit-sikit nak nyandar kat dinding je. Nyandar kat dinding, duduk dah, nyandar kat dinding. Sedar azan subuh dah. Rasa sekejap baru letak mata. Baru pejam mata, bangun azan subuh dah. Tak ada dalam sembahyang witir. Maka kita tak berhati-hati begitu. Kalau kita nak jagalah, kalau kita nak jaga sembahyang witir, maka ikut Sayyidina Abu Bakar yang sentiasa berhati-hati.
takut dia tak terbangun, tapi dia bangun sama. Nah, saya nak bakar bangun sama, ibadat dia tak terlawan lah, memang tak terlawan lah kita ibadat para sahabat ini. Bangun sama tengah malam, tapi nak menunjukkan contoh kepada umat, kepada orang sekarang ni, boleh kita menunaikan sembahyang sunat witir pada awal malam untuk kita berhati-hati. Begitu, takut-takut tak bangun. Tapi Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar memang dia tidur dulu, dia akan buat witir sebelum daripada tidur. Lepas pada tidur, bangun tengah malam nanti dia akan sembahyang sunat witir. Maka Nabi kata, kamu ni orang yang kuat. Nah, kuat semangatnya. Tak macam kita. Bangun, sekejap lagi lah. Bangun, sekejap lagi lah. Tak macam kita. Dia orang kuat. Nah, dia tahu dah. Pukul 4 dia akan bangun. Mesti akan bangun. Ke mana-mana pun makan akan bangun. Maka dia orang percaya diri dan orang yang kuat. Sebab itulah sebut dalam kitab I'anah disebut sikit, dia kata wa yusannu liman wasiqa bi yaqazatihi qabla al-fajri bi nafsihi aw ghairihi an yuakhkhira al-witra. Disunatkan bagi mereka yang percaya dengan diri dia, percaya, wasiqa, percaya diri dia, bi yaqazatihi, dengan boleh bangun, boleh berjaga qabla al-fajri, sebelum daripada fajar, sebelum daripada subuh. Bi nafsi, percaya dengan diri dia. Sunat apa? Ay yuakhiral witra kullah, bahawa dia buat sembahyang sunat witir semua sekali pada akhir malam. Pada akhir malam. Kalau dia percaya dia boleh bangun pada pukul 3, pukul 4 sebelum daripada subuh, maka dia buatlah witir pada akhir malam. Tu. Tetapi sebaliknya, kalau dia tak percaya pada diri dia, boleh bangun ke tak boleh bangun, maka hendaklah dia buat pada akhir malam. Pada akhir malam. Waliman lam yasik biha ay yu'ajjilahu qabla an-naumi, dan bagi mereka yang tidak percaya dengan diri dia, dengan boleh berjaga pada waktu yang tertentu sebelum daripada fajar, ay yu'ajjilahu, bahawa bersegeralah ia akan sembahyang witir qabla an-naumi, sebelum daripada tidur. Sebelum tidur sembahyang sunat witir siap-siap. Sebab apa? Takut tak berjaga, takut tak berjaga. Begitu. Baik. Sembahyang sunat witir dah. Dia kata, iaitu sembahyang sunat witir ini sekurang-kurangnya, sekurang-kurang sembahyang sunat witir 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya sembahyang witir ini sekurang-kurang sempurna dah, tapi yang paling kurang sekali. Kalau sembahyang 1 rakaat tak sempurnalah, di atas nama witir sahaja, atas nama witir sahaja. Tapi nak kata sempurna tak sempurnalah. Tapi nak kata witir boleh buat walaupun 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat boleh buat. Tetapi disebut oleh al-Imam Asy-Syarqawi, orang ulama disebut al-iktisaru 'alaiha khilaful aula. Al-witri rak'atun fi akhiril laili. Witir 1 rakaat daripada akhir malam. Boleh buat witir 1 rakaat pada akhir malam, boleh pada awal malam pun boleh. Tetapi al-iktisaru 'alaiha khilaful aula. Kita menyimpankan, mensakatkan, menghadkan hanya sembahyang 1 rakaat sahaja pada setiap hari, maka itu khilaful aula, tak berapa comel. Tak berapa comel. Hak comel, hak aulanya 3 rakaat. Yang paling aula 11 rakaat. Tapi kita yang sekurang-kurangnya aula, paling utama sekali 3 rakaat. Kurang daripada 3 rakaat kita buat 1 rakaat. Itu panggil khilaful aula, menyalahi hak comelnya, menyalahi hak sempurna. Wal mudawamatu 'alaiha makruhatun. Ini kata Syekh Syarqawi. Dia kata, dan mengekali di atas 1 rakaat sama-sama. Memang kita sembahyang 1 rakaat sama kalau witir. Malah nak sembahyang 3 rakaat, makruhatun, boleh membawa kepada makruh pula. Jangan-jangan sekali boleh buat. Tapi kalau sama-sama gitu, makruh. Itu kata Syekh Syarqawi. Baik. Tapi bergantung di atas kita lah. Nak buat banyak mana. Daripada tak buat langsung, biarlah buat 1. Daripada tak buat langsung, kalau tak buat langsung, tak ada langsung. Kalau buat 1, dapatlah juga sikit. Walaupun khilaful aula, dapatlah juga sikit pahala. Pahala tu tak dapat, tapi tak berapa comel. Hak tu je. Kalau tak buat langsung, memang tak comel dah.
Nak, memang tak comel langsung. Kalau kita buat satu, tak berapa nak comel. Tahanlah juga. Nak, adalah comel tu sikit, tak berapa pun, tapi adalah comel sikit. Nah, kalau hak comelnya 3 rakaat hak tu comel. Hak paling comel sekali, 12 rakaat, 11 rakaat begitu. Dan ikut kemampuan kita lah, ikut kemampuan kita. Nak, jangan sekali tu buatlah 3 rakaat. Nak, jangan buat 1 rakaat sama. Dalam seminggu tu buatlah satu malam, contohlah. Satu malam kita buat 3 rakaat. Kita tinggalkan sembahyang sunat. Kalau malas sekalipun, nak lepas sembahyang isyak, selalunya kita sembahyang sunat rawatib. Isyak dah. Hari ni rasa nak buat sembahyang witir lah. Tinggal sembahyang sunat rawatib, kita sembahyang sunat witir. Kita gantikan. Tu kaedahnya lah. Sembahyang sunat witir 3 rakaat. Beres, tak ada masalah. Nak, malam lain kita buat sunat rawatib 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Kita tinggalkan sunat rawatib satu malam, kita gantikan dengan sunat witir 3 rakaat. Begitu. Seminggu sekali. Tak apa dah begitu. Tak apa dah. Baik. Maka sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sekurang-kurang akmal. Kurang juga tapi akmal lah. Akmal ni paling sempurna. Yang sempurna. Sekurang-kurang sempurna 3 rakaat. Sekurang-kurang sempurnanya 3 rakaat. 3 rakaat ni pula dia boleh berhubung-hubung dan boleh berputus-putus. Nak, mazhab kita Syafi'i ni boleh berhubung dan boleh terputus. Nak buat 3 rakaat sekaligus boleh. Tapi ingat, tidak ada tahiyat awal. Nah, tidak ada tahiyat awal. 3 rakaat bukan macam sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib dia ada tahiyat awal. Nak ada tahiyat akhir 3 rakaat. Sembahyang sunat witir ni kalau nak buat 3 rakaat sekaligus boleh juga. Boleh juga, tapi tidak ada tahiyat awal. Begitu. Tapi hak aula sekalinya buat secara terpisah-pisah. Mana? 2 rakaat tahiyat, kemudian 1 rakaat tahiyat. Begitu. Mazhab kita lah mazhab Syafi'i. Cuma hari tu kita malas. Nak, kita ni malas, ambil hak malas sama. Nak, kita ni malas sikit nak semayang 3 rakaat. Nak, tapi lambat kalau semayang dengan 2 kali tahiyat ni lambatlah, kita malas dan sebagainya. Semayang je 3 rakaat sekaligus. Tak ada masalah. Boleh juga. Tapi jangan kira pahala lah. Kalau nak kira pahala, memang buat hak molek sekali. Tapi kalau kita nak kira, kita buat nak dapat juga pahala tapi kurang sedikit, kita buatlah 3 rakaat sekaligus. Boleh. Begitu. Baik. Dan 5 rakaat, maka 7 rakaat, maka 9 rakaat, maka 11 rakaat. Iaitulah sebanyak-banyaknya witir. Nah, sebanyak witir ialah 11 rakaat. Begitu. Baik, kita ni tak pernah buat 11 rakaat. Nak. Tak pernah buat 11 rakaat kita. Saya pun tak pernah buat 11 rakaat. Nak. Sampai hidup tak pernah sembahyang witir sampai 11 rakaat tak pernah. Nak, 3 itulah. Berdulu sampai sekarang 3 itulah. Nak. 11 rakaat tak pernah lagi. Buatlah sekali dah. Insya-Allah kita akan pakat buat. Nak, sunat witir 11 rakaat kita buat sekali. Semalam kita buat. Sekurang-kurangnya seumur hidup kita pernah buat sembahyang sunat witir yang paling sempurna sekali, iaitu 11 rakaat. Nak, kita buatlah walaupun sekali. Buat, mudah-mudahan kita dapat kelebihan. Nak, kelebihan itu. Mudah-mudahan Allah Taala kira kita pernah sembahyang sunat witir 11 rakaat. Tiba-tiba Allah Taala kata, kau pernah sembahyang sunat witir 11 rakaat? Bagi pahala banyak. Padahal sekali je kita sembahyang. Hak lain kita bahas 1 rakaat sama. Tak apa dah, tak ada masalah. Begitu. Baik, sebab itulah kata ulama, bila kita tahu satu ilmu, hendaklah kita beramal. Walaupun sekali kita beramal. Kita baca kelebihan, tahu kelebihan bersugi. Tahu kelebihan bersugi, kita pergi temeluk, kita beli bersugi. Kita beli sugi, kita sugi sekali. Tak apa dah. Hak itulah kali pertama dan itulah kali terakhir kita sugi. Tak apa dah. Asalkan kita dah beramal dengan ilmu. Apa dia? Kita dah bersugi sekali. Tu. Kita tahu dah bekas serban, kelebihan banyak bekas serban. Malu bekas serban depan orang. Kita bekas serban kat rumah. Ambil kain-kain apa-apa, ketika kepala, terniat ni serban, kita semayang. Tak apa dah. Dapat dah kelebihan memakai serban walaupun sekali. Buatlah. Pakai jubah walaupun sekali, pakai lidak walaupun sekali, tak apa, tak ada masalah. Asalkan kita dah buat sekali, sekurang-kurangnya begitu. Baik, itu sembahyang sunat witir habis. Dan waktu sembahyang sunat witir kemudian daripada sembahyang fardu isyak,
Kemudian daripada sembahyang fardu isyak, lepas sembahyang isyak boleh sembahyang witir. Sebelum daripada sembahyang isyak tak boleh sembahyang witir. Bukan waktu isyak, bukan waktu isyak, sembahyang isyak. Bukan waktu isyak, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak boleh dah kita sembahyang sunat witir, boleh dah. Bukan waktu isyak. Contoh orang sembahyang jamak takdim. Jamak takdim masuk maghrib, dia pun aku nak buat jamak takdim. Nah, dia musafir, dia dalam musafir, dia pun sembahyang maghrib terus jamakkan dengan isyak. Nah, belum pukul 8 dah siap dah sembahyang isyak. Maka adakah dia boleh buat sembahyang witir? Ya boleh, kerana dia sudah sembahyang isyak. Walaupun belum masuk waktu isyak sekalipun. Kenapa dia kerana dia sembahyang jamak takdim, begitu. Habis. Nabi berpesan, utira qabla an urkud, hendaklah kamu berwitir sebelum daripada kamu tidur. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anama, bahawasanya Rasulullah menyuruh aku menunaikan sembahyang sunat witir sebelum daripada aku tidur. Sebelum aku tidur, aku sembahyang sunat witir. Rasulullah suruh macam tu. Wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, bahawasanya Sayyidina Abu Bakar yutiru qabla an anama, Sayyidina Abu Bakar ni menunaikan sembahyang sunat witir sebelum dia tidur. Summa yaqumu, kemudian bangun dia, wa yatahajjadu, dan sembahyang sunat tahajud. Nah, siapa kata lepas sembahyang sunat witir tak boleh sembahyang sunat tahajud? Nah, boleh sembahyang sunat tahajud, boleh, tak ada masalah. Lepas sembahyang sunat witir tak boleh sembahyang sunat apa-apa dah, sebab witir lah sembahyang yang terakhir sekali. Siapa kata? Tengok Sayyidina Umar. Ni riwayat Syaikhan, bahawasanya Bukhari dan Muslim, bahawasanya Sayyidina Umar yutiru qabla an yanama, dia menunaikan sembahyang sunat witir sebelum dia tidur. Summa yaquma wa yatahajjadu, kemudian dia bangun dan dia sembahyang tahajud. Wa Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar pula yanamu, tidur dulu, qabla an yutira, sebelum bahawa dia menunaikan sembahyang witir. Sayyidina Umar dia tidur dulu. Wa yaqumu wa yatahajjadu, dan dia bangun dan dia sembahyang tahajud. Wa yutiru, dan dia buat sembahyang witir. Tu. Fatarafa'a, maka diangkatkan, direpotkan kedua-duanya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pun bagi tahu kepada Nabi tentang kelakuan Sayyidina Abu Bakar dan tentang kelakuan Sayyidina Umar. Faqala, maka berkatalah baginda Nabi, haza akhaza bil jazmi, ini ditunjuk pada Sayyidina Abu Bakar, ini orang yang orang panggil akhaza bil jazmi, orang yang berhati-hati dengan kehormatan dia. Wa hadza akhaza bil quwwah, dia tunjuk pada Sayyidina Umar, ini orang yang mengambil dengan jalan kekuatan. Nah, bermakna ini orang kuat, ini orang berhati-hati. Bagi tahu tadilah, dia tunjuk pada Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Abu Bakar ni dia semayang sunat witir sebelum dia tidur, kemudian kadang dia bangun semayang tahajud pula. Begitulah setiap hari dia dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi, ini orang yang berhati-hati. Tunjuk pula pada Sayyidina Umar yang tidur dulu, baru bangun tengah malam semayang sunat tahajud, kemudian baru menunaikan semayang sunat witir. Haza akhaza bil quwwah, ini orang yang kuat, Nabi kata. Yang ni Sayyidina Umar. Wa qad ruwiya an Utsman mislu fi'la Abi Bakrin, bahawasanya diriwayatkan dari bahawasanya Sayyidina Utsman memperbuat seperti mana yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman dia tiru seperti mana Sayyidina Abu Bakar buat, sebelum tidur witir dulu. Adapun wa an Ali, dan adapun daripada Sayyidina Ali mislu fi'la Umar radhiyallahu anhum, bahawasanya Sayyidina Ali mengikuti seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Dia tidur dulu, dia bangun, barulah dia semayang sunat witir. Tu. Waqtara Syafi'i, dan memilihlah oleh Imam Syafi'i fa'ala Abi Bakrin, fi'la Abi Bakrin, akan perbuatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pun mengikut perbuatan Sayyidina Abu Bakar juga, witir sebelum daripada dia tidur.
Imam Syafi'i pun buat gitu, Sayyidina Osman pun buat begitu, Sayyidina Abu Bakar pun buat gitu juga. Kita buat begitulah. Tak ada masalah. Habis. Itu sembahyang sunat witir. Mudah-mudahan selepas ni kita bolehlah beramal sikit sebanyak. Sembahyang sunat witir. Buatlah walaupun sedikit. Buat walaupun seminggu sekali tak boleh. Tiap-tiap hari kita buatlah 2-3 hari sekali, 2-3 hari sekali tak apa dah. Tak boleh kita buat seminggu sekali, tak apa, tak ada masalah. Buat seminggu sekali. Tak boleh juga buat sebulan sekali. Tu. Jangan tak buat langsung. Dan yang kedua rawatib yang ghairi muakkad. Dia sembahyang sunat witir ni termasuk dalam sembahyang sunat yang muakkad. Sembahyang sunat muakkad termasuk dalam witir, termasuk dalam sembahyang sunat muakkad. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya rawatib ghairi muakkad. Rawatib ghairi muakkad yang tidak muakkad, yang tidak dituntut oleh syarak secara kuat, taklah. Dan kadang-kadang Nabi buat dan kadang-kadang Nabi pernah meninggalkan akan dia. Iaitu ditambah 2 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. Sebelum daripada zuhur tambah 2 rakaat lagi. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya, kemudian daripada zuhur. Lepas zuhur tambah 2 rakaat lagi. Ada dah 2 rakaat sebelum pada zuhur yang muakkad, tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Ada dah 2 rakaat selepas sembahyang zuhur, sembahyang sunat rawatib yang muakkad, tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat selepas sembahyang zuhur. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Sebelum asar 4 rakaat. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Tadi ada dah 2 rakaat. Tadi tak ada lagi. Sembahyang sunat rawatib tidak ada yang muakkad, tidak ada sebelum maghrib. Sembahyang sunat rawatib hanya ada yang muakkad, hanya ada selepas maghrib. Adapun sebelum maghrib yang kita sembahyang sama sunat tu, itu sembahyang sunat rawatib yang ghairu muakkad. Begitu. Bukan kata tak ada dak. Ni kadang-kadang tak boleh sembahyang, dia larang pula orang sembahyang. Sebab apa? Nabi tak buat, dia kata. Apa Nabi tak buatnya? Nabi pernah buat, tapi taklah secara istiqamah. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang kami tinggalkan. Itu menunjukkan tak kuat sangat tuntutan syarak. Tapi ada, dan kita boleh buat. Selepas orang azan maghrib, kita pasti sembahyang sunat maghrib dulu. Lepas maghrib, sembahyang sunat sebelum maghrib. Kemudian barulah sembahyang maghrib. Boleh. Tapi ghairu muakkad lah. Dan 2 rakaat dahulu daripada isyak. Sebelum isyak, kita sembahyang sunat. Rawatib 2 rakaat. Tapi ghairu muakkad. Dan rawatib Jumaat afdalnya, dan rawatib Jumaat itu seperti zuhur juga, sama seperti sembahyang sunat zuhur, sama. Sebelum zuhur ada rawatib yang muakkad 2 rakaat. Rawatib ghairu muakkad 2 rakaat. Rawatib muakkad lepas zuhur 2 rakaat. Rawatib ghairu muakkad lepas zuhur 2 rakaat. Kalau Jumaat sama. Bermakna ada 4 rakaat sebelum Jumaat, ada 4 rakaat selepas daripada sembahyang Jumaat. Begitu. Bermakna yang kita buat sama tu betul dah lah. Dia kata betul. Yang kita buat sama dah. Mana? Sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang sunat lepas sebelum zuhur, sembahyang sunat lepas zuhur, sembahyang sunat sebelum asar, sembahyang sunat sebelum maghrib, sembahyang sunat selepas maghrib, sembahyang sunat sebelum isyak, sembahyang sunat lepas isyak. Betul, tak ada masalah. Tak payah petikaikanlah. Orang kata tak sunat ke, tak payah buat ke, Nabi tak buat ke, tak payah dengar dah lah. Tak payah dengar. Kadang-kadang kita ni mudah sangat dengar kata orang sehingga ubah amalan yang pernah kita buat dulu, kita ubah habis kerana mendengar daripada kadang-kadang orang yang tak suka dengan perbuatan sembahyang sunat kita tu, kadang-kadang begitu. Baik. Dan setengah daripada sembahyang sunat lagi, sunat duha. Ni sunat duha. Kita rajin buat sembahyang sunat duha ni. Buat apa rajin? Buat apa kita sembahyang sunat duha rajin? Sembahyang sunat hak lain daripada sembahyang sunat duha, malah kita. Sembahyang sunat duha ni rajin. Kita buat sama. Tak pernah tinggal buat sembahyang sunat duha.
Tapi sembahyang sunat witir tak buat. Sebab apa? Sebab dia janji dengan rezeki. Adanya rezeki, siapa nak murah rezeki, banyakkan sembahyang sunat duha, kita pun bersungguh untuk sembahyang sunat duha. Sebenarnya hak tu hak nombor 2, hak nombor 3. Yang sebenarnya apa hak dijanji oleh Nabi, hak sebenarnya Nabi kata yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqatun. Berpagi-pagi atas tiap-tiap sendi daripada seorang kamu sedekah, menuntut untuk bersedekah. Setiap pagi sendi-sendi kita ni menuntut kita ni bersedekah, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dapat pahala. Mana gitu? Sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqatun, dan tiap-tiap tasbih itu sedekah untuk sendi-sendi kita. Kita tasbih setiap hari itu sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sebenarnya memberi pahala kepada setiap sendi-sendi kita ni. Sendi kita ada berapa? 360 sendi. Sama banyak dengan hari. Dalam setahun 360 hari. Pandai Tuhan buat. Wa kullu tahlilatin sadaqatun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya kita sedang melakukan pahala untuk sendi-sendi kita dengan tahlil itu. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan tiap-tiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar setiap pagi pas sembahyang subuh itu sebenarnya kita memberi sedekah kepada, membuat sedekah, membuat pahala sedekah untuk sendi-sendi kita. Sebab dia makhluk Allah. Wa amru bil ma'ruf sadaqatun, dan suruh dengan perkara yang kebaikan itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqatun, menegah daripada kemungkaran itu sedekah juga. Tapi wa yujzi'u min zalika, memadailah daripada demikian itu, hak semua sekali tadi memada, rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dibuat kedua-dua rakaat itu daripada sembahyang sunat duha. Hak ni yang kita kejar sebenarnya. Hak ni yang kita kejar sebenarnya. Hak lebih lagi daripada rezeki, lebih lagi daripada nak murahkan rezeki dan sebagainya. Lebih lagi apa yang kita kejar, kita nak memberi pahala dan nak buat sedekah kepada segala sendi-sendi kita. Yang mana kita malah bertahlil setiap pagi, kita malah bertahmid setiap pagi, kita malah bertakbir setiap pagi. Kalau rajin kita buat, kalau malah kita tak. Sembahyang di masjid kita buatlah wirid-wirid panjang sikit. Ada juga tasbih-tasbih. Kalau sembahyang kat rumah pakai dak lalu dah. Sembahyang kunah setengah. Sembahyang dah lewat dah. Kemudian wirid-wirid zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, lagi tidaknya. Beberapa orang saja pergi masjid hak tu je, hak wirid-wirid sikit sebanyaknya. Maka kita di rumah apa dia? Nak buat untuk sendi-sendi kita melakukan amal ibadah juga, kita sembahyang sunat duha. Itulah yang paling sempurna sekali. Maka ingat, sedekah itu menambahkan rezeki. Sedekah menambahkan rezeki. Sedekah kita sedekah, as-sadaqatu tajlibur rizqa, kata Nabi. Tiap sedekah kita menambahkan rezeki kepada kita. Tak kira sedekah wajib, zakat ataupun sedekah sunat, akan menambahkan rezeki kita, tidak mengurangkan rezeki, tidak. Tiap sedekah menambahkan rezeki. Maka sembahyang sunat duha ialah menunaikan sedekah daripada segala sendi-sendi kita. Ni tangan kita nak sedekah juga, kaki kita nak sedekah juga. Maka bila kita sembahyang sunat duha, seolah-olahnya kita buat pahala sedekah untuk segala sendi kita. Bila kita bersedekah dengan segala sendi kita, maka Allah Ta'ala akan memberkati rezeki kita, memurahkan rezeki kita. Kok tu mari rezeki ni sebenarnya. Kok tu mari rezeki. Bukan kata sembahyang sunat duha semata-mata Allah Ta'ala murahkan rezeki kita semata-mata begitu. Tak. Di atas hadis inilah menunjukkan bahawasanya hak berkait dengan sedekah. Nabi kata as-sadaqatu tajlibur rizqa, sedekah itu boleh menarikkan rezeki. Kita sembahyang sunat duha, sedangkan kita sembahyang sunat duha menunjukkan kita bersedekah untuk sendi-sendi kita. Bila bersedekah dengan segala sendi-sendi kita, itulah yang menaikkan rezeki kepada kita, menarikkan keberkatan rezeki di atas kita. Hak tu. Tu. Tapi ingat, asas sembahyang duha 2 rakaat. Asas sembahyang duha 2 rakaat. Tapi kalau nak untuk rezeki, untuk murahkan rezeki, tidak boleh 2 rakaat, mesti lebih daripada 2 rakaat. Buat 8 rakaat, sekurang-kurangnya 4 rakaat, adapun 6 rakaat. Kalau tidak 8 rakaat kita buat. Untuk memurahkan rezeki, tak padan dengan 2 rakaat, tak padan. Tak padan. Buat pun sembahyang sunat duha, supaya murah rezeki sikit, ada sembahyang 2 rakaat aje.
Tak, 2 rakaat je tak padan. Untuk memurahkan rezeki 8 rakaat. Buat 8 rakaat. Tu. Baik, maka dia kata setengah daripadanya sembahyang sunat duha. Sekurang-kurangnya, sekali lagi, sekurang-kurangnya sembahyang sunat duha ni 2 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdalnya 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Raudah dia kata yang afdalnya buat 12 rakaat. Banyak lagi 12 rakaat. Tapi dalam kitab Imam Nawawi juga menyebut dalam kitab Muhazzab dia disebut kitab Majmu', kitab Muhazzab dia menyebut 8 rakaat. Maka boleh berlakulah nak buat 12 rakaat pun boleh, nak buat 8 rakaat pun boleh juga sembahyang sunat duha ini. Baik. Kemudian maka dia kata bermula waktunya waktu sembahyang sunat duha, kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Naik matahari segala ini orang panggil waktu isyraq. Naik matahari waktu isyraq. Hak segala tu lebih kurang dalam setengah jam selepas waktu syuruk. Mana syuruk? Berapa syuruk? 6.56. Pukul 7 lah kita kata. Pukul 7 syuruk. Tambah setengah jam lagi. Boleh dah sembahyang sunat 28 minit selepas waktu syuruk, setengah jam lah kita kata. Lepas waktu syuruk boleh dah kita sembahyang sunat duha. Itu permulaan awal waktu sembahyang sunat duha pukul 7.30. Pukul 7 waktu syuruk tambah setengah jam lagi 7.30. 7.30 boleh dah kita sembahyang sunat duha sekarang ni. Tu. Dia 2 jam selepas daripada masuknya waktu subuh. 2 jam. 2 jam selepas masuknya waktu subuh boleh dah kita sembahyang sunat duha, ataupun setengah jam selepas masuknya waktu syuruk. Selalunya waktu subuh kita tahu. Waktu syuruk ni kita tak tahu. Sebab kita sembahyang subuh setiap hari. Macam-macam mana nak tanda? 2 jam selepas sembahyang fardu subuh, waktu subuh pukul 5.58. Pukul 5.48. 6.48 sejam. 7.48, 7.48 2 jam. Itu paling molek. Ke 7.48 bolehlah kita sembahyang sunat duha. Itu yang paling molek sekali. Begitu. Lebih kurang tu. Dan ataupun setengah jam selepas waktu syuruk. Pukul 7 waktu syuruk, maknanya pukul 7.30. 7.40 tu molek dah kita sembahyang sunat duha begitu. Kalau kita tak tahu bilakah masuk waktu syuruk, tak tahu, kita duduk rumah, kita tengok jam, subuh dah. Syuruk bila? Pukul apa syuruk? Tengok waktu subuh je. 2 jam selepas waktu subuh, itulah waktu yang dibolehkan kita sembahyang sunat duha begitu. Kata Ibnu Abbas sembahyang sunat isyraq ialah sembahyang sunat duha. Isyraq itu ialah sembahyang sunat duha bila masuk waktu syuruk. Bila menaik matahari waktu syuruk itu tak boleh sembahyang lagi. Setengah jam lepas tu barulah kita boleh sembahyang. 7.30 tu lah barulah kita boleh sembahyang sunat isyraq. Kita sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang sunat duha. Itu kata Ibnu Abbas. Tapi mengikut kaul yang muktamad bahawasanya sunat isyraq itu lain dan sunat duha itu lain. Wa qala fil ubbab raka'atan al-isyraq ghairi duha. 2 rakaat sunat isyraq bukan sembahyang sunat duha, bukan. Sembahyang sunat duha lain dan sembahyang sunat isyraq lain. Dua lain. Kata Nabi SAW, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya kata dia, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiatlah, telah berpesanlah oleh kekasih aku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalasin, dengan 3 perkara. Apa dia? Siyami salasata ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari
daripada tiap-tiap bulan, mula, tengah dan akhir bulan. Wa raka'atai duha, dan sembahyang sunat duha. Inilah Nabi selalu berpesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal sembahyang sunat duha. Wa an utira qabla an anam, dan Nabi berpesan bahawasanya sembahyang witirlah sebelum daripada kamu tidur. Tu. Baik. Nabi itu tentang sembahyang duha. Walaupun sembahyang sunat, kita buatlah. Kita buat. Walaupun kita kaya dah sekarang, buat juga. Bukan kata miskin je kena buat untuk jadi kaya. Bukan kata bisnes tak maju kita kena buat. Bisnes maju jangan nak buat dah. Tak. Sebenarnya ni amalan-amalan yang rohani ni kita kena buat sebenarnya. Untuk memurahkan rezeki. Sebenarnya lebih orang mengejar amalan-amalan yang zahir sahaja. Kita kerja dapat rezeki, tak kerja tak boleh rezeki. Sebenarnya yang memberi rezeki iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuka gedung rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buat amalan-amalan yang boleh menyebabkan murahnya rezeki kita. Di antaranya, bagi tahu dah dulu. Di antaranya kita istighfar, perbanyakkan istighfar. Sebelum daripada sembahyang subuh, selepas daripada azan subuh. Lepas azan subuh, saya baca dah minggu lepas tentang yang terkait dengan rezeki. Sebelum daripada sembahyang subuh, kita istighfar dulu 100 kali. Dalam kitab I'anah ni ada. Istighfar dulu 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Istighfar 100 kali lepas orang azan subuh. Kemudian mengawas sikitlah. Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali juga. Kemudian la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali juga. Dia tak lama buat, dalam 15 minit lah, 15 minit dan 15 minit. Katalah selalunya orang sembahyang subuh kalau di masjid-masjid wallahu alam mungkin cepat sembahyang subuh. Di pondok-pondok lambat sikit. Mana sempat kalau subuh pukul 5.50, orang sembahyang pukul 6, 5 minit atau 6.10 sempat kita buat. Lepas orang azan terus kita sembahyang sunat, kemudian kita buat istighfar 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Okey, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim 100 kali. Kemudian la ilaha, kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kemudian la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Tu. Baik, itulah di antara amalan. Kemudian sembahyang sunat duha, jangan tinggalkan sembahyang sunat duha. Kemudian membaca doa-doa yang boleh memurahkan rezeki. Boleh memurahkan rezeki. Kadang-kadang Allah Taala tak murahkan rezeki secara zahir, Allah Taala murahkan rezeki kot lain. Rezeki kot lain, walaupun kita tak kaya, tapi kereta kita tak pernah rosak. Orang kaya keretanya rosak sama. Walaupun kita tak kaya, tapi isteri kita baik. Tak minta sana, tak minta tu, tak minta ni. Tenang hati kita. Orang lain kaya raya, berantakan rumah tangga. Kita bagi keberkatan dalam rumah tangga, keberkatan dalam rezeki, keberkatan dalam kehidupan, keberkatan dalam kesihatan, keberkatan dalam umur. Lebih manfaat lagi daripada banyaknya harta. Lebih manfaat lagi. Dia banyak harta, dia anak dia sakit sama. Banyak harta, pengaruh tu pengaruh ni, tapi anak menyakitkan hati dia sama. Ada juga. Menyakitkan hati dia sama, anak dia menyakitkan hati dia sama. Nak tegur tak boleh. Nak tegur tak boleh, pendam dalam hati saja. Padahal ketua pengarah ni. Sebab apa? Keberkatan dalam pekerjaan tak ada. Begitu. Kadang-kadang kaya raya, tapi isteri buat masalah dan sebagainya. Tak bahagia juga rumah tangga. Kita ni orang tua-tua, tengok orang tua-tua. Mak ayah kita dulu, kereta tak ada, rumah buruk gitu ya. Rumah nak roboh gitulah. Tapi anak 10, 15 bahagia sampai ke mati. Tak ada apa pun, tak ada masalah benda pun. Tak ada berantakan, bercerah sana bercerah sini, tak ada. Pergi lagi rumah tu, pergi lagi rumah ni, tak ada. Main dengan orang tu, main dengan orang ni, tak ada. Walaupun miskin sekalipun, keberkatan itu ada. Maka keberkatan itulah perlu kita cari. Kerana mak ayah kita dulu dia mengamalkan
sembahyang sunat, sembahyang awal waktu. Itu di antara perkara yang murah rezeki, yang sangat mujarab ialah sembahyang di awal waktu. Kemudian dia mengamalkan kadang-kadang zikir, istighfar sebelum tidur. Istighfar lepas bangun tidur. Kadang-kadang mak ayah kita mengamalkan wirid-wirid rotib tu, rotib ni, rotib haddad, rotib al-atas dan sebagainya. Mereka inilah yang membawa kita menjadi anak yang berkat kadang-kadang daripada mak ayah kita, amalan-amalan mak ayah kita dulu. Sebenarnya inilah membawa keberkatan kepada rezeki kita, kehidupan kita itu lebih bermakna lagi. Baik. Kemudian dia kata di antara setengah daripada sembahyang sunat pula, sembahyang sunat ada lagi. Bermula waktunya itu kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Inilah lafaz niatnya, usalli sunatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis. Setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan sambung pada sembahyang sunat yang akan datang, iaitu sembahyang sunat 2 hari raya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini, walaupun sembahyang sunat, kita jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh. Enggak, kerana sabda kata ulama, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kamu pandang lekeh daripada tiap-tiap kebajikan. Tiap-tiap kebajikan, apa jua yang menjadi kebajikan, jangan kita pandang lekeh. Walaupun hanya membuang duri di tengah-tengah jalan, membuang sampah di tengah jalan, mengutip sampah di tengah jalan. Enggak, kita perhati orang yang tak sihat, orang gila-gila sikit, tak sihat. Apa yang dia buat? Kadang-kadang apa yang dia buat? Dia jumpa sampah, dia ambil. Dia jumpa sampah, dia ambil. Dia pergi mana? Di kampung rumah dia. Tak? Di kampung rumah dia. Tu. Memanglah bagi kita dia tu tak normal, tak molek. Tak? Tetapi sekali dia ambil sampah itu, dia masuk dalam plastik, boleh ambil dia, simpan lama-lama, balik rumah dia. Tak? Itu satu kebajikan. Dia ambil tank kosong, jumpa dia boh dalam plastik dia. Dia jumpa plastik, ambil boh dalam plastik dia. Dia tak pergi buang sampah, dia bawa balik rumah dia. Tak ada masalah lah dia bawa balik rumah dia tu. Dia pergi mana-mana dia bawa sampah, dia tak kira lah. Tapi nak katanya setiap kali dia ambil, itu satu kebajikan yang sangat besar bagi orang yang tak sihat. Sebab itulah kadang-kadang banyak orang yang tak sihat ni menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Banyak sangat. Tu. Dulu ada orang tak sihat, seorang hamba Allah Ta'ala tak sihat. Ketika mana dia tak sihat tu, dia pergi duduk tepi sungai, kutip kayu, buang. Kutip kayu, buang dalam sungai. Kutip kayu, tepi sungai, buang dalam sungai. Orang cakap tak ada kerja ni, orang gila ni. Dia duduk tepi sungai, gitulah kerja dia. Kulu kilir, duduk pergi, kutip sampah tepi-tepi sungai, buang. Sampah tepi sungai, buang. Itulah kerja setiap hari. Tapi setelah dia meninggal, baru orang nampak kelebihan di hak dia buat. Sungai menjadi bersih. Baru nampak satu tempat tu lah, satu kampung tu. Sungai menjadi bersih. Sebelum ini, lepas dia meninggal, sungai menjadi kotor. Sungai menjadi kotor. Tepi sungai tak ada orang cara dengan kayu, tak benda-benda semua ada belaka. Sebelum ni orang tak nampak. Itulah kebajikan nak dia buat. Walaupun sedikit, tapi dia buat. Kita pun, tu orang tak sihat. Kita bukan suka jadi orang tak sihat. Kita jadi orang yang mengikut kata ulama, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kamu pandang lekeh kepada perkara kebajikan, walaupun sekecil membuang sampah di tengah-tengah jalan, di tepi-tepi jalan. Tengok sampah-sampah tepi jalan, kita pergi buang. Lekeh je. Lekeh je gitu. Tapi sebenarnya pahala yang sangat besar. Kita buat tu rasa bangga tak? Bangga ni kutip sampah. Kita buat tu dengan orang tak ada, kita buat ambil buang. Kita malu juga. Bermakna kita buat dengan ikhlas tu. Bukan nak tunjuk pada orang. Kalau orang tengok malu, kita nak kutip sampah. Dia pakai piyah molek-molek ni. Orang kenal-kenal kita ni, orang tiba-tiba kutip sampah tepi jalan. Mana pula? Tengok orang tak ada, kita kutip sampah. Kita buat dengan ikhlas. Memang tak tunjuk ke orang. Kita malu nak tunjuk ke orang. Maka Allah Ta'ala kira satu kebajikan yang sangat-sangat besar. Tak ada kerja apa, datang ke masjid, cuci longkang. Tak ada kerja benda, pergi kubur, cuci kubur. Walaupun orang tak pandang sekalipun, itu sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kebajikan. Jangan kita pandang lekeh, walaupun hanya sedikit kebajikan yang kita buat. Apatah lagi sembahyang sunat hak Nabi buat dan sebagainya.
Sekali itu dulu pada malam ini, yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa amalan salihan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Betapa rindu